berkenaan dengan sentuh perempuan ini yang bukan mahram, sama ada isteri ke ataupun mana-mana perempuan yang sah kahwin, sah nikah. Jadi di sini seperti mana yang kita dapati dalam kitab-kitab, perkara ini termasuk dalam perkara khilaf. Bahkan di kalangan sahabat dulu pun sudah berlaku dah khilaf perkara ini. Baik. Jadi pada minggu lepas, pada muka surat 133 itu, dikemukakan dalam nota ini antara sebab berlakunya khilaf di kalangan ulama kerana salah satunya kerana perbezaan memahami satu kalimah yang terdapat dalam ayat 6 suratul Maidah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, itulah sampai pada la'allakum tashkurun. Jadi kalimah yang menjadi khilaf, yang menjadi punca berbezanya pandangan ulama dalam masalah ini adalah kalimah la mastum itu. Hak kita bincang pada minggu lepas. La mastum. Cuba tengok muka surat 134. Jadi ulama berbeza pendapat. Saya ambil atas sedikit perenggan yang pertama lah pada muka surat ni. Ulama berbeza pendapat di dalam memahami makna kalimah la masa. La mastum tu maknanya, kalau dari segi terjemah bahasa Arab seperti yang saya sebut pada minggu lepas, ini kalimah dia panggil bina musyarakah. La masa maknanya saling sentuh menyentuh. Dia ada makna perbuatan itu dilakukan oleh dua pihak. Oleh dua pihak. Kalau la masa, satu pihak saja. Terjemah harfiahnya la masa telah menyentuh olehnya. Kalau la masa, saling menyentuh olehnya. Saling menyentuh, dia ada makna saling. Dalam istilahnya dia panggil bina musyarakah. Baik. Jadi bagi ulama yang terima bahawa ayat ini dibaca dengan la masa, la mastumu, yakni saling menyentuh yang berlaku antara kedua pihak, yakni pihak lelaki dan perempuan. Jadi bila kita pakai makna begitu, dia sebenarnya ayat ini dia merupakan satu kinayah atau bahasa yang tidak terang, bahasa berlapik kita kata, bahasa sindiran kepada bersetubuh itu. Dia tu tidur sekali dah tu. Kalau kita tahu apa dia tidur sekali? Ada tidur sekali tu maknanya melakukan hubungan lah. Kira dalam hukum fiqh kalau perempuan kalau berkahwin tu tiba-tiba berlaku perceraian. Mana kalau tidak tidur sekali, maknanya lain hukum dia. Hukum dari segi iddah pun lain. Hukum dari segi nak pulangkan mas kahwin tu pun lain. Tapi kalau dia tidur sekali dah, jadi kalau budak-budak tak faham tu tak pelik lah. Kalau orang tua tak faham juga. Itu masalah besar tu. Dia kata hak ni pula mastumu ni maknanya bila kata saling sentuh, ini merupakan bahasa sindiran. Ini kata ulama yang mengatakan bahawa ayat di sini tak ada isu sentuh bata, sebab ayat ni berkait dengan persetubuhan. Berkait dengan persetubuhan. Jadi ulama yang berpegang dengan makna ini, mereka menjadikan ayat-ayat lain sebagai sokongan. Jadi selain daripada ayat surah 6, ayat 6 dari surah Al-Maidah ini, bagi ulama yang kata sentuh di sini dengan makna setubuh, maknanya bagi mereka sentuh tu tidak batal. Hak jadi batal sini siapa kena mandi wajib dan sebagainya. Hak ni kerana la masa bersetubuh. Jadi ayat ni tak boleh jadi dalil bahawa sentuh perempuan itu batal, sebab ayat ni berkait dengan setubuh, bukan sentuh. Baik, ada ke lagi sokongan lain, ayat lain lah yang kira-kiranya menyokong pandangan mereka ini? Ada. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Cuba tengok mana ada kitab tu lah. Misalnya ayat ni, ayat 237 surah Al-Baqarah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Gitu. Itu saya baca dalam bentuk gitu ya. Baik, jika kamu wa in talaqtumuhun, jika kamu menceraikan mereka di sini mana isteri-isteri, min qabli an tamassuhun, sebelum
sebelum kamu menyentuhnya. Tu kalau terjemah asalnya sebelum sentuh. Itu bahasa sindir ya. Maknanya sebab tu dalam terjemah ni dia ambil terjemah mafhum. Makna yang diterima pakai. Sebab ayat ni tak list tu saja ni. Nak faham ayat ni. Qabla an tamassu, kalau bahasa Arab biasa tamassu mana sentuh lah. Tapi di sini tidak. Sebelum kamu bercampur dengan mereka. Yang ni sebelum kamu melakukan hubungan fizikal, hubungan badan kita kata. Waqad faradtum, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Jadi faradtum tu maknanya kamu telah menentukan bayaran yang wajib pada mereka. Mahar lah maksudnya mas kahwin. Fanisfu ma faradtum, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Ni kalau isu bercerai, berlaku perceraian, bukan tebus talak hukum lain lah. Perceraian, mana telah berlaku persetubuhan, maka dia kira kena bayarlah. Dan dah kerana dia telah melakukan hubungan, bayar separuh. Tu tak apalah tu. Walaupun benda tu ada khilaf lah kalau dalam fiqh tu. Baik. Maka bayarlah 1/2. 1/2 ni makna separuh daripada mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan, kata ayah lah dia kata. Ataupun wali dia yang memegang ikatan tu, mana wali dia kata tak apa. Atas persetujuan hukum mana pun. Jadi bila persetujuan dia tak timbul lah, kita kata duk kecek selepas tu. Baik, tak apalah. Kita tidak nak bicara tu di sini. Nak bicaranya kalimah tamassuhun. Nak bicara tu. Jadi ayat ni tamassu makna sentuh massa. Yang massu tu makna sentuh. Dan sentuh di sini bukan dengan makna sentuh. Bukan dengan pakai dengan makna hakiki, tapi dengan pakai makna majazi. Majazi ni makna sentuh sini bahasa sindiran secara kinayah kepada persetubuhan. Ni ayat ni pakai gitu. Walaupun makna asalnya segi bahasa makna sentuh, tetapi ulama tak faham gitu sini. Faham dengan makna sentuh tu maknanya setubuh. Jadi makna ayat 6 surah Al-Maidah, ayat 237 surah Baqarah ni, hak ni tak boleh buat dalil bahawa sentuh tu batal wuduk, sebab dia bukan cara hak tu sini. Dia bukan cara hak tu. Bukan bincang tu. Baik. Dia pun huraian lah. Kita bacalah sini, walaupun saya sebut saat ni tu masuk dalam huraian ni dah. Dia kata asal makna kalimah tamassu, massa yamassu. Tamassu sebab perempuan, tak tu untuk menunjukkan perempuan lah. Yang berasal daripada massun, massa, dia ambil masdar dia. Asalnya massa kalau fi'il ni ialah sentuh, tu asal makna dia. Tetapi digunakan secara kinayah, yakni bahasa sindiran di sini dengan makna bersetubuh. Berdasarkan kepada pendapat ini, tiada hukum berkenaan bersentuhan antara lelaki dan perempuan dalam ayat 6 surah Maidah. Jadi ayat 6 surah Maidah tadi, wa in kuntum marda au ala safarin tu, tak boleh kita nak guna ayat ni sebagai dalil bahawa sentuh lelaki perempuan batal wuduk, sebab dia bukan cara ke hak tu. Dia cara kepada persetubuhan. Baik. Sebaliknya, hukum yang terdapat dalam ayat 6 surah Al-Maidah merangkumi hadas kecil, iaitu datang dari tandas dengan maksud buang air, dan hadas besar iaitu bersetubuh. Di samping itu ia juga mengisyarat kepada kaifiat tayammum untuk kedua-dua jenis hadas. Jadi ayat tu ni ada 3 hukum. Pertama sekali, hukum kita kata batal wuduk. Sama ada batal wuduk tu hadas kecil ataupun batal wuduk dengan hadas besar. Selagi mana tak ada air, kena tayammum. Tu yang hukum ada dalam hadis ayat tu. Kira-kiranya gitulah, tak ada hukum setuh batal, tak ada. Tak boleh nak guna ni. Ni kata ulama hak kata makna gitulah. Kekilah ke benda ni bagi ulama yang kata tak boleh nak buat dalil ni, sebab dia kata tu makna setubuh. Di samping itu, ayat ini juga mengisyaratkan kepada kaifiat tayammum untuk kedua-dua jenis hadas. Jadi pandangan tersebut tiada hukum bersentuhan lelaki dan perempuan membatalkan wuduk. Disesuaikan pula dengan hadis-hadis seperti hadis. Dia kata kalau kita tengok hadis pun ada sokongan. Jadi bagi golongan ulama yang menerima pakai, yang menganggap bahawa ayat 6 surah Maidah dan juga ayat 237 surah Baqarah ni, dia kata ini berkenaan dengan persetubuhan. Baik. Sebenarnya ada hadis juga yang menyokong pandangan mereka ni. Contohnya dia pun mari hadis. Misalnya hadis riwayat Aisyah ni adalah Sahih Bukhari, ada sebuah hadis ni. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma qalat wal buyut yawma idzin laysa fiha masabih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia kata saya pernah berlaku, bukan anak malam berlaku gini, pernah berlaku. Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua kaki saya berada pada kiblatnya. Maknanya duduk merentani kaki saya tu di arah kiblat Nabi. Itu maksud dia nya. Bukan di sebelah, maksud takut pasal sebelah tu tidak pada tempat sujud. Ini pada tempat sujud lah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak sujud, dia meramas kakiku. Ramah tu tujuannya supaya Aisyah ejahlah kaki tu, biar gialah ke lain. Gitu. Jadi dia ramas, Ramazani ni makna dia telah meramas, dia buat gini dia buat gitu. Maknanya, maka bila Nabi buat gitu, saya pun lipat kaki saya supaya tidak mengganggu Nabi nak sujud. Ni. Bila dia berdiri, saya pun betul semula kaki saya. Tu kalau terjemah bahasa Kelantan kita, kan sedap gitu. Saya pun betul mula kaki. Mana saya meluruskan kedua-duanya semula. Kata Aisyah radhiyallahu anha lagi, rumah pada waktu tu tidak mempunyai lampu. Kira-kira gitulah. Ayatnya gelap. Dalam syarah hadis sini dia tidak bincanglah sedar kita. Cuma dalam syarah hadis, sebab hadis ni hadis dalam Nasa'i ada juga. Hadis ni dalam Sunan Nasa'i ada juga ni. Kalau kita ngaji langgar tu jumpa dah hadis ni. Lepas lama dah hadis ni, hadis ke berapa? 170 lebih hadis ni dalam Sunan Nasa'i. Jadi dalam syarah tu sebut gini. Jadi ramai juga pensyarah hadis ni lah. Dia kata jadi Aisyah ni sebenarnya dia tak nampak pun Nabi semaya tu sebab gelap. Sebab tu Nabi ramah. Bila Nabi ramah tu maknanya Nabi nak sujud lah. Gitu. Jadi ramah tu apakah berlapik ke tidak, tu tidak disebut dalam nas ni. Jadi bagi setengah ulama kata ni tak apalah, tak batal. Nguduk semaya ni, kalau batal semaya mana lagu tu. Nabi ramah. Jadi bagi ulama yang kata dak, sebab tidur suami isteri dia tidaklah kemah pakai baju tu. Sebab kita lah, kita tidur suami isteri tak pakai baju sebab nak pergi kedai siap nak stocking lah. Kalau musim sejuk iyalah kita kata dah, jangan keluar lagi. Ni kan tidak disebut. Jadi maknanya kalau kita pakai hak zahir, maknanya hak ni tidak berlapik. Nabi ramah. Jelas bila kalimah Ramazan ni dia bukan setuh ni setuh dah, ni ramah ni. Lepas tu dia guna tangan Ramazan, kalimah Ramazan, dia tidak guna misalnya ambil pensel ke buat gitu. Hak tu dia tak panggil Ramazan gitu. Tu jadi kata tengok ni tak batal ni. Bagi ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata dak, hak ni berkemungkinan berlapik. Lepas tu dia kata ada lagi hadis lain yang sebut berlapik. Itulah jadi khilaf tu. Panjang cerita lah hukum mana pun. Tapi hak ni dia kata dak. Tak apalah. Jadi hadis ni, hak kita nak dengan hadis ni maknanya mana setuh tu tak batal lah. Memang tak batal. Sebab Nabi setuh ketika dia semaya. Ketika dia semaya. Baik, tak apalah tu. Dalam Sunan Nasa'i itu kita bincang panjang dah. Yang kedua, jadi mana dia kata hadis ni kira-kiranya sesuai dengan ayat Quran tadi lah. Baik. Yang kedua, an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridah baina yadayhi i'tirad al-janazah hatta idza arada an yutra massani bi rijlihi. Riwayat Aisyah juga ni. Kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dan aku terlentang di hadapan dia. Dia tidak terletak depan Nabi. Dia terletak ni dalam syarah hadis sebut maknanya pada kiblat. Pada kiblat. Jangan kita fikir gini. Jangan kita fikir bila Nabi maya Aisyah pun kita hidup situ terletak. Tak ada lama faham gitu.
Maksud dia tidur, moga dia tidur dulu. Ni maya witir, ni selepas tahajud. Dia akhir ke tahajud tengah witir. Jadi makna dia tidur mana suami isteri lah. Jadi bila moga bilik tu sempit kan. Jadi bila Nabi bangun, Nabi semaya. Jadi bila semaya tu, setengah ulama kata dah tengok dalam hadis lain, asalnya keadaan Aisyah tu berada di melepasi ruang sujud Nabi. Aisyah tu melepasi ruang sujud Nabi, cuma dia balik. Kespo kita tidur balik berlepas mari kaki lah ni no. Jadi bila balik jadi kaki jadi kena di ruangnya antara kaki dengan tempat sujud. Gitu. Sebab itulah bila baginda sallallahu mahu melakukan salat witir, dia akan menyentuhku dengan kakinya. Hak ni turun kaki apalah, malas turun kaki dia kan tak lapik juga. Cuma kena ingat ada ayat ni dia, hadis ni bagi setengah ulama dia kata tak sama konteks dengan hadis tadi. Sebab hadis tadi Nabi ramah aku tu sebab kaki aku tu mengganggu dia. Hak ni ramah di kalangan ulama kata Nabi tak semaya lagi, Nabi nak semaya witir, bukan dalam semaya ni. Hadis yang kedua ni, bila Nabi nak semaya witir, Nabi setuh aku. Setuh sini maknanya Nabi gerak supaya Aisyah bangun semaya sama dia. Ramai ulama kata gitu dalam syarah hadis. Hak tadi Nabi duduk tengah semaya. Bagi ulama yang kata tak batal, dia kata maknanya benda ni tak batal lah. Ketika semaya pun Nabi setuh, ketika tak semaya pun Nabi setuh. Mana tak batal? Dia nak ayat tu ya. Gitu. Jadi bagi ulama yang kata tak batal ni dalil bagi mereka. Kita kata patut ulama orang kata batal tu dia tak terima. Hadis ni hadis Bukhari benar ni. Hak tadi hak mula-mula tadi lah. Ni dalam Sunan Nasai. Tak dia terima. Cuma dia takwil. Dia kata belapik. Jadi ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i, dia kata ada dalil ke dalam hadis tak ada sebut belapik. Zahirnya tak belapik. Tu. Zahirnya tak belapik. Gitulah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, riwayat Aisyah juga kata dia, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhak min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia kata pernah satu malam tu saya kehilangan Rasulullah dari tilam saya. Lalu saya cari dia lah. Gilirannya giliran Nabi dengan dia malam tu. Tiba bangun malam tu tak ada Nabi. Agilah mana dia kata. Dia pun cari lah. Dia cari Nabi. Tiba-tiba tangan saya bila saya duk rasa-rasa cari Nabi tu, moga gelap kan tak nampak. Tangan saya menyentuh atau mengenai perut kedua kaki Nabi. Ketika tu Nabi dalam keadaan sujud. Dan kaki Nabi tu tegak, mansubatan tegak. Sebab sujud lah kita sujud kan. Sujudkan kaki ni kan dia tekan pada jari ya. Tu kalau dalam mazhab Syafi'i tu mana kena belok sikit biar perut jari tu kena lantai tu. Kan dalam kitab fiqh sebut. Tak apalah. Setuh tu setuh bahagian batn ni dia panggil zahar, ni batn. Setuh bahagian ni, bahagian tapak. Setuh tu. Ketika Nabi sudah sujud. Yang mana pada waktu tu Nabi berada dalam masjid. Masjid tu mana tepi bilik lah, tepi bilik di Raudah tu, tepi bilik. Muka bilik Nabi kan dia sambung dengan masjid tu, dia ada pintu khawkhah, pintu kecil tu. Maknanya rasa-rasa cari tu, tiba-tiba tengok Nabi duduk sujud maya. Kena di kaki, setuh. Takkan Nabi tak sedar. Tak apalah. Yang mana dia sebut pada waktu tu Nabi berdoa waktu sujud tu, ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu dari kemurkaanmu, aku berlindung dengan kemaafanmu dari balasanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Mana kita nak puji Tuhan ni tidak sepandai Tuhan puji diri dia sendiri. Mana kita nak ayatnya Allah ni hak kita duk puji Tuhan tu, Tuhan lebih daripada tu lagi. Jadi kalau Tuhan puji dia sendiri lebih tepat daripada kita guna bahasa kita sendiri kita nak puji Tuhan. Ni sebagai nak ayatnya Tuhan ni lebih besar daripada apa yang kita puji dia tu.
Ni doa ketika sujud. Baik, tak apalah. Ulama yang berpendapat bersentuhan lelaki dan perempuan membatalkan wudu. Ni bagi ulama yang berpendapat bersentuhan lelaki dan perempuan yang mahram. Apa ni yang kita kata yang bukan mahram lah. Tu. Mana hak sah nikah tu? Tak kira lah. Tak perempuan mana hak sah nikah. Kalau adik-beradik tu tak apalah tu. Baik, membatalkan wudu. Jadi bagi mereka ayat 6 surah Al-Maidah ini, iaitu surah la mastum tu, ayat apa ni, kalimah la mastum tu dalam ayat tu memberi makna sentuh, bukan makna setubuh. Dia tak pakai la masa tu dengan erti kinayah kepada persetubuhan. Dia tak pakai makna tu. Ini kerana makna asal bagi kalimah tersebut ialah sentuh. Ia boleh ditemui umpamanya di dalam hadis-hadis Nabi lain. Dia kata, makna dia kata lamastumun nisa tu dalam ayat 6 surah Maidah sebenarnya dia bukan makna tubuh, dia pakai makna dengan makna sentuh. Dah itulah makna asal. Makna asal. Dia kata cuba tengok hadis. Dia mari hadis kok. Orang sama-sama alim, ulama kita ni bukan sama-sama gompo kita ni. Apa kita ni pakai timbuk kursi sekalanya. Ni tak ni. Ni kita kata ulama-ulama muktabar tu. Perbahasan dia lah. Baik, cuba kita tengok. Dia kata cuba tengok hadis ni. Hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad. Syekh Arnaud kata sahih. Ani Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'iz bin Malik hina atahu fa aqarra indahu bizina la'allaka qabbalta aw lamasta. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ma'iz bin Malik ketika dia datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengakui bahawa dia telah melakukan zina. Dia minta Nabi hukum dia lah sebab dia melakukan zina. Jadi Nabi cuba ini proses penyiasatan yang Nabi lakukan lah. Nabi kata, ya ke zinanya kukuk cium saja Hadis ni sebenarnya panjang lagi, ni hak ringkas ni. Ataupun sentuh saja, la masa, sentuh saja. Sentuh saja. Takut sentuh. La masa tu dengan mana sentuh? Bukan mana sentuh, takut sentuh saja Tak apalah kita baca, lepas tu kita tengoklah. Kita tengok baik, yang kedua. Baik, di dalam hadis ini baginda menggunakan lams dengan makna sentuh. Baik, yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni Adam asaba min az-zina la mahalata fal 'ainu zinaha an-nazar wal yadu zinaha al-lamsu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia, anak Adam tu makna manusia. Mana setiap manusia ni pasti akan terjebak dengan zina. Tidak mustahil. Tak dapat tidak. La mahalata, tak dapat tidak. Dia akan terjebak dengan zina. Mata zinanya ialah melihat. Tangan zinanya ialah menyentuh. Ini bukan zina hakiki lah. Tetapi separa zina. Kira zina dia kata. Dosa besar dah ya. Misalnya dia lihat sesuatu yang boleh menyebabkan naik syahwat, jadi terganggu dia, menyebabkan jadi yalah benda-benda gitu, benda zina. Kira zina. Tengok video lucah kau misalnya, benda-benda gitu. Tangan, misalnya dia merasa seks menggunakan tangan, itu kira-kira zina lah. Tapi hak tu zina tangan. Tapi hak ni tidak seperti zina iltiqa'u khitanain tu. Tidak tu. Baik, cumanya di sini sentuh. Sentuh di sini itu maknanya sentuh yang menyebabkan terangsang nafsu. Sentuh dengan tangan lah. Tu. Baik. Kita pergi lagi. Sebab ini sebenarnya dia ada hurai. Tak apa, kita pergi lagi. Pandangan ini berbeza dengan golongan ulama yang pertama sebagaimana yang telah disebutkan. Ia disokong pula oleh pendapat beberapa orang sahabat seperti misalnya Ana Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu qublatur rajul imra'atahu wajassaha biyadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Ni. Baik, hadis ini kita bincang sebentar lagi. Cuma saya nak sebut gini ya. Kalau kita perhatikan di sini, bagi ulama yang mengatakan la mastumu, sini dia nak pakai makna asal dia gini sebenarnya. Sebab tu bagi saya tengok sini sebenarnya ulama hak kata
ayat la masa ni, la masa ada alif tu dengan makna sentuh, dia ambil makna ketika sulasi mujarrad itu. Kalau orang belajar bahasa Arab lah, sulasi mujarrad ni maknanya hak asal. La masa tu dia panggil sulasi mazid fih, dia panggil. Kalau dalam ngaji ilmu morfologi Arab tu, sulasi mazid fih ni maksud dia asalnya sulasi mujarrad, asalnya la masa. La masa mana sentuh lah. Bila dia tambah alif, ziyadah dia panggil. Kalau dalam bahasa Melayu kita dia panggil imbuhan. Daripada la masa jadi la masa. Sebab tu kuat tu pandangan ulama kata, bila daripada la masa sama mana sentuh betul lah. Jadi bila bertambah alif daripada sentuh tu dia jadi sama-sama menyentuh. Sentuh juga makna sentuh tu tak ada, dia tak hilang. Cuma dia berlaku pertambahan makna. Daripada sentuh melibatkan satu pihak, dia jadi sentuh tu daripada kedua belah pihak. Jadi bila sentuh kedua belah pihak tu mesti makna lain tu. Takkan main sentuh gitu. Mustuh aku sentuh. Lucu juga gitu tu. Nah, ni sentuh ni makna lain ni. Tu sah. Baik. Ulama kata la masa tu memang dia terima kalau la masa saja, tak ada alif tu la masa. La masa tu memang sentuh. Dalam hadis dia orang mari tadi tu hak tu guna la masa, bukan la masa. Gitulah kira-kiranya. Sebab tu bahas sebenarnya ni sebenarnya benda lain, suku sakak dia bicara. Ni bicara tentang la masa, ni tentang la masa. Supaya qatala dengan qatala itulah. Qatala dia telah qatalahu, telah membunuh oleh dia akannya. Qatala mana telah berperang. Qatalahuma, kedua mana mereka berdua telah berperang. Tidak bunuh, dia tak guna bunuh bila sebut qatala. Kalau qatala makna bunuh, kalau qatala makna berperang. Jadi keperang ni kan ada juga makna bunuh, dia tak hilang tu, cuma dia berlaku penambahan makna. Seperti syaraka, dengan syaraka lain. Di syaraka dia telah turut serta oleh syaraka, dia berkongsi makna dia. Makna asal tak hilang. Ni begitulah juga. Tu jadi dia kata sebenarnya hak dia mau sebut tu betul lah. Sebab itulah dalam la mastumu ni ada yang baca au la mastumu, dia buang alif. Hak tu lah maksudnya. Jadi hak baca au la mastumun nisa, maknanya ataupun kamu sentuh, bukan kamu sama-sama menyentuh, tidak. Hak tu kalau tak ada alif memang ada perkiraan baca gitu, au la mastumun nisa. Ni au la mastumun nisa. Gitu ya. Baik. Sebab tu sebenarnya kalau nak kiranya tak ada lah sebenarnya khilaf tu. Dia khilaf tu sebenarnya dari segi bacaan tu. La masa dengan la masa. Cumanya dia bawa hadis tu ayatnya hak saya baca la masa situ tu ada sokong hadis. Kau ni kata dak la masa tu ada hadis juga. Lepas tu itulah khilaf tu ya, jadi khilaf tu. Apa ya jadi khilaf tu? Lepas tu boleh kau kita nak kerah kedai kita, kerah kuak kita, tak boleh saya nak pakai ni. Ikut awak tak apa tu. Tapi kita tak boleh paksa lah pergi gitu. Dia nak pergi pendapat ni nak awak ni. Ni nak pergi ni. Sebab masalah dia bukan masalah berkait dengan orang lain. Tak apa tu. Tapi kalau isu yang berkait dengan kita kata orang lain, boleh kena ikut ketua pemerintah. Misalnya isu suami isteri, ya kira-kiranya isteri tu boleh bawa kes ni ke mahkamah, hak tu tak boleh, kena ikut ketentuan kerajaan tu. Tapi bos tu suami isteri, hak tu dia tak akan jadi isu mahkamah ke mana pun. Misalnya suami pergi pandangnya kata tak batal, tapi isteri kata batal. Kalau suami isteri isteri adalah batal, suami tak. Lepas tu kalau isteri dia setuju suami dia batal, suami tak, sebab suami dia pergi tak apa tu. Nak mana? Sebabnya ramai kalau ulama kalau kita pergi pendapat batal memang batal. Kalau kita pergi pendapat kata batal. Tak boleh kita pergi pendapat batal tapi bila kita setuju kita kata tak batal. Padahal kita pergi pendapat batal. Tak boleh gitu. Patah dia nak pergi mana? Ikut klik bincang, lepas ni klik bincang molek. Kita ni nak pakai mana ni? No. Kira-kiranya hak molek ni kita nak pakai mana? Tak menyusuh. Ikut. Dalam kis-kis ni bagi saya dia tak ada masalah. Sebab khilaf ni berlaku sebelum timbul mahak lagi. Sebenarnya hak ni. Lepas tu kalau kita kata misalnya ada belajar dengan saya lah perempuan, udah kata tak sedap ustaz, nak buat dah tak jadi macam kau kelihatan jadi riuk itu lah kata. No. Jadi macam tak jadi. Tak usah siapa ketemu, siapa peluh nah. Tak usah tu pakar biasa, patah. No.
Apa kita ni muka kita tak perlu lama dah tu. Tak ada masalah. Gitu ya, tidak benar-benar gini. Baik, cuba kita tengok lagi ni. Dia lagi ni. Jadi ulama yang kata bersentuh lelaki dan perempuan batal wudu. Sebab dia faham la mastumu ni dengan makna aula mastumu, dia takwil gitulah. Aula mastumu. Sebab dia kata kerana asal mana la masa tu adalah lamsun, sentuh. Jadi apa dia sebut sebenarnya ada disebut dalam hadis-hadis Nabi, misalnya begini. Tadilah hak Maiz, yang keduanya hak hadis riwayat Abu Hurairah, yang ketiganya ni muka surat 137. Jadi bagi ulama pertama kena ingatlah, bila sebut ulama pertama, ulama yang kata tak batal tu, pandangan mereka pegang kepada ayat surah Maidah lah kau tu, tapi mereka kata tak batal sebab hal tu merujuk kepada jima'. Kenyataan mereka tu disokong oleh pendapat beberapa orang sahabat. Dia buat mari dalil. Ana Abdullah bin Umar annahu kana yaqul qubtur rajul. Saya baca tadilah, kita pergi pada terjemah dia tu daripada Abdullah bin Umar. Ni salah seorang tokoh besar, anak Sayyidina Umar, hak terkenal dengan Ibnu Umar. Dia kata ni dia panggil asal sahabat ni, asal sahabat. Dia tidak sebut Nabi sini, tapi dia sebut. Dia ni sebenarnya ada kaedah ni. Dia ada kaedah. Misalnya Abdullah bin Umar ni bila dia buat hukum, kadang-kadang dia tak sebut Nabi, maknanya hak ni mesti ada sandar daripada Nabi. Itu kaedah tu. Untuk sahabat saja. Sebab tu dijadikan hujah. Tapi orang lain tak boleh buat gitu. Misalnya ulama ke, jangan kita kata bila ulama sebut hukum, kalau dia tak mari dalil pun hak tu kira dah ada dalil, cuma dia tak mari, tak boleh. Untuk sahabat saja boleh gitu. Tu ayatnya besarnya sahabat. Misalnya anda bila anda sebut, orang tanya mana dalil Ustaz? Kalau anda sebut tu tak payah dalil dah. Salah tu gitu tu. Tak boleh, dia kena ada dalil. Kalau ulama, kalau sahabat tak apa. Sahabat tak apa. Misalnya sini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa dia kata ciuman seseorang terhadap isteri dia. Mana seorang itu cium isteri dia, ataupun dia setuh dengan tangan, termasuk dalam mulamasah. Sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwudu. Maka batal wudu. Mana itu termasuk dalam mulamasah. Sepatutnya kira golongan pertama yang kata batal tadi tu. Jadi hak ni mana cium isteri dia, kemudian dia sentuh isteri dia dengan tangan dia. Jadi sentuh tu termasuk dalam mulamasah. Sebab kalau nak kira hak tadi, hak ulama kata dia gini, mulamasah ni dia kita kata masdar kepada la masah. La masa yulamisu mulamasah. Hak la masa kita kata la masa tadi lamsun, masdar dia. Kalau la masa, masdar dia mulamasah, mana saling menyentuh. Kalau berdasar pada hadis ni sentuh saja ni. Itu termasuk dalam mulamasah juga. Jadi maknanya bagi ulama yang guna hadis ni untuk sebagai menafsirkan ayat dalam surah Maidah, la masa tu yang mana masdar dia mulamasah dengan makna sentuh, mana dalil hadis ni maknanya tak batal lah. Tak batal sentuh tu. Maknanya dia pakai hal tu dengan makna jima' lah, bukan makna jima'. Kalau dengan makna jima', maknanya tak lah. Sebab sini kalau nak kira sentuh ni, tetapi dia kata tu termasuk dalam mulamasah. Cumanya begini, dia kata khilaf. Ulama faham. Sentuh tu termasuk, sentuh tu maknanya orang panggil muqaddimah pada jibuk tu. Salih-salih tu mulamasah juga. Tetapi mulamasah ni juga sebenarnya hakikat dia boleh juga pakai dengan makna jimuk tu sendiri. Itu yang punca jadi khilaf. Misalnya di sini mulamasah, dalam hadis mulamasah ni boleh jadi sentuhan itu berlaku daripada kedua belah pihak, tetapi tak sampai peringkat jimuk lagi. Kalau kita tengok dalam syarih dia sebut begitu. Inilah orang panggil kalimah yang tidak terang makna. Kalau terang makna tak jadi khilaf dah. Yang tidak terang makna. Jadi dia sebut
mana dia sebut dengan hak ni, nak ayatnya sentuh. Cuba tengok terkadang tu mana sentuh. Sentuh biyadihi. Sebut biyadihi. Kalau orang Arab bi tu, ba tu dia panggil haraf jar asli. Dia ada makna, dia ada amal, dia ada tempat taluk. Tiga ke tu daripada bi tu haraf jar asli. Jadi jas bi ni mulamasah juga. Jadi kalau kita, sebab tu dia kata kalau pakai hadis ni, kita nak bawa hadis ni untuk memahami makna tadi, maknanya ulama tu bukan makna setubuh lah. Makna setuh lah. Jadi maknanya tak batal lah wudunya. Apa ni? Batal lah. Kira gitulah. Bukan makna jimuk tu. Setuh. Gitu. Maknanya batal lah. Dia kata kalau berlaku gitu, maka hendaklah dia berwudu. Jadi hadis ni bukan makna jimuk, tapi minal mulamasah, termasuk mulamasah yang menjadi kata apa ni, kita kata apa ni, masdar, kata terbetul kepada la masa dalam ayat ni surah Maidah tu. Jadi kalau kita capur, kita bandingkan hadis ni dengan ayat ni surah Maidah tu, maknanya setuh situ batal wudu. Setuh tu batal wudu, bukan jimuk tu. Gitu maksud dia. Baik, Imam Baihaqi selepas mengemukakan hadis ni, dia kata, komentar daripada Imam Baihaqi. Kena ingat ni hadis ni. Saya baca lagi, takut pening. Daripada Abdullah bin Umar, dia kata, sesiapa cium, qublah ni cium isteri dia. Ataupun dia setuh dengan tangan dia. Hak tu termasuk mulamasah. Termasuk mulamasah. Mulamasah tu masuk ayat Quran tadi. La masa tu. La masa yulamisu mulamasah. Tu. Baik. Maka sesiapa yang cium isteri dia atau sentuhnya dengan tangan dia, fa alaihi, ala ni maknanya hukum ala bil makna wujud. Ala bi makna wujud. Ala ni dengan makna wujud. Wajib dia ambil wuduk dia batal. Baik. Imam Baihaqi selepas dia kemuka hadis ni, hadis Ibnu Umar ni, dia pun kata, dia buat komentar, dia kata fa hadza qaulu Umar wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa khalafahum Ibnu Abbas fahamala al-mulamasah al-madhkurata fil kitab al-aziz ala al-jima' wa lam yara fil qublah wudu'an. Bercanggah dengan Ibnu Abbas. Sebab tu kata sahabat lagi khilaf dia. Cuba tengok. Ini kata Baihaqi. Ini pendapat Umar. Hak kata tak batal tu. Apa ni? Hak kata tak batal. Hak kata batal tu. Setuh tu. Mana setuh tu batal. Ni pendapat siapa ni? Pendapat Umar. Pendapat Abdullah bin Mas'ud. Tengok tokoh-tokoh saja. Pendapat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Abbas berbeza dengan mereka cara pemahamannya. Lalu Ibnu Abbas menganggap mula masah yang disebut dalam ayat 6 surah Al-Maidah itu dengan makna persetubuhan. Dia tidak berpendapat wajib wuduk kerana cium, kerana setuh. Jadi batal wuduk tu kerana setubuh. Dia pakai ayat lamasa tadi makna setubuh. Dia tak pakai hadis ni dengan mana dia tidak kaitkan hadis ni dengan ayat tadi. Maknanya sahabat khilaf dia. Maknanya Ibnu Abbas bagi dia maknanya tak batal, setubuh baru batal. Pada tu. Lama klik tak tahu manusia nak kira lagu mana malam ni. Gitu maksud dia. Maknanya Ibnu Abbas kata tidak lagu ni. Mana hak tadi jadi batal tu kerana kis tubuh. Bukan kis tu. Hak demo ni pula saya Umar sendiri, bukan main-main tu. Saya Umar. Siapa dia? Ibnu Mas'ud, anak dia. Ibnu Umar tu kata tak. Hak ni mana tu saja tak setubuh memang batal. Sebab maknanya dia pakai makna la mastumu tu, dia pakai dengan sekali. Dia baca sekali hadis ni. Mana seolah-olah hadis ni sebagai mufassir lah kita kata kepada ayat tadi. Mana tafsir ayat tu, mana kita memahami ayat itu dengan memahami dengan hadis ni. Mana seolah hadis ni sebagai mubayyin atau mufassir kepada ayat tu. Mana orang panggil tafsir Quran dengan hadis sahih ni sahih ni. Gitulah maksud. Ayatnya khilaf tu berlaku. Jadi nak pakai Ibnu Abbas kau saya normal. Ikut. Mana awal? Khilaf gitu. Baik, dan pandangan Ibnu Mas'ud. Kena ingatlah Ibnu Mas'ud tu apa tadi?
Hak sekali dengan Sayyidina Umar, sekali dengan Ibnu Umar tadi. Yang kata batal. Ibnu Abbas kata tak batal. Tu. Jadi pandangan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara balagha. Ini satu istilah balagha ni makna sampai kepada saya. Dia tak dengar sendirilah, sampai kepada saya. Balagha dia ada istilah dari ilmu usul hadis, kena ngaji usul hadis lah. Ni. Balagha Imam Malik ni dia panggil balagha Imam Malik. Jadi hak jenis balagha ni maknanya kena tengok juga sokong yang lain. Kalau balagha setengah-setengah balagha tu tidak diterima, hak Imam Malik ini diterima. Cuba tengok. Wa haddatsani an Malik, Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara balagha. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Abdullah Ibn Mas'ud kana yaqul min qiblatir rajul imra'atahu al-wudu. Telah diriwayatkan kepadaku daripada Malik, maknanya anak murid Imam Malik lah ni, bahawasanya sampai kepadanya, yakni sampai kepada Imam Malik, tu dia panggil balagha, bahawa Abdullah bin Mas'ud berkata, wudu kena ambil wudu sebab seseorang cium isteri dia, makna setuh lah dia tu, kena ambil wudu. Ni maknanya Ibnu Mas'ud tu khilaf dengan Ibnu Abbas lah. Kalau Ibnu Abbas tak lah, kira gitu lah. Oleh kerana terdapat perbezaan pandangan di dalam memahami ayat suratul Maidah di atas dan pelbagai hadis serta asar sahabat, maka ulama mengeluarkan pandangannya berbeza dalam masalah ini. Barulah dia buat kesimpulan. Cuba kita tengok kesimpulan dia. Yang pertama. Yang pertama. Ini pandangnya. Pendapat pertama. Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Kok mana pun. Setuh kau pegang kau asa tak batal. Kok secara mutlak. Sebagaimana beberapa dalil pertama yang telah disebutkan di atas tadi. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata sekadar pegang, termasuk cium, setuh tu tak batal secara mutlak. Secara mutlak ni maksud dia naik syahwat atau tak naik syahwat kau, kecuali keluar mana kita kata cecair daripada kemaluan tu. Tu memang batal lah. Tu dia tidak kira kisah setuh dah, keluar sesuatu daripada dua jalan dia bahagia tu pula, bukan kisah setuh tu, tak setuh batal tu begitu tu. Dan ulama di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri menyebutkan dalam kitabnya Al-Hanafiyah, nama kitab Al-Hanifiyah, nama kitab. Jadi beliau berpendapat, siapa dia, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat bersentuhan mana-mana anggota badan tidak membatalkan walaupun yang menyentuh dan disentuh bertelanjang. Tengok tu, tak naik nafsu kita kata nak keluarnya bogel dah, selagi tak keluar apa-apa tu tak batal. Itu ayatnya mutlak, tak batal tu. Jika seseorang berwudu, jika seseorang berwudu, kena ayat molek ni hamba tulu baca ni. Jika seseorang berwudu dan tidur bersama isterinya atas satu katil dalam keadaan telanjang serta bersentuhan kulit kedua-duanya, wudu kedua-duanya tidak batal dengan semata-mata sentuhan, tetapi batal jika berlaku sebab lain yang membatalkan wudu seperti keluar mazi. Tak kiralah keluar sesuatu daripada dua jalan tu, kaedah besar tu. Parah ni. Tu nak yang mutlak. Lepas kita kata tak boleh pakai. Tak pakai. Bukan main-main. Mazhab Hanafi. Tu dia. Tak ada apa malam ni kita klik nengung. Klik kena ubah dah. Tak kena klik becah mula. Lagu mana kita ni? Bawa kita ni lah. Buat usrah keluarga tu dah. Usrah dua tu sudah lah. Dan ayatnya gitu lah. Tapi kalau kita tengaji, macam kita kata kat orang tengok ni bergerak ngoti ni. Tapi kalau kita tahu kan Imam Abu Hanifah mazhab dia mutlak baik. Itu pendapat pertama. Siapa dia kata pendapat Imam Abu Hanifah tak boleh pakai, dia tak terpakai. Gitu. Hak kata tu dia tak kenal siapa Imam Abu Hanifah tu. Maknanya dia tak kenal tu. Pendapat kedua, membatalkan wudu secara mutlak sebagaimana himpunan dalil di atas. Hak tadi tak batal secara mutlak. Hak ni batal secara mutlak pula. Belaga molek ni.
Kalau awak gitulah hadrat pekoh baik. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata batal. Inilah jadi pegangan masyarakat Islam di tempat kita. Baik, disebutkan di dalam kitab yang sama bahawa ulama di dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa menyentuh perempuan ajnabi, hak bukan mahram dia tu, membatalkan wuduk secara mutlak walaupun tanpa sebarang syahwat. Tak sentuh saja batal lalu. Tu maknanya mutlak tu. Tak berkait dah naik nafsu, kau telanjang, kau bergapos, tak kira tu. Baik. Termasuk kepada lelaki tua. Termasuk lelaki tua yang menyentuh perempuan yang sangat tua. Umur 100 lah kedua tu, misalnya kita tu. Serta nyayuk pula. Paruk dia noyak mutlaknya. Inilah yang diterima dalam mazhab Syafi'i. Sama ada yang menyentuh tu tua, kau muda kau. Baik, tak apa kita tengok. Hanabilah pula. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa wuduk terbatal dengan menyentuh perempuan dengan syahwat tanpa sebagai pelapik. Ni syarat dia sentuh tu tak berlapik dan ada syahwat. Rasa nak sentuh tu mari tu. Punya usik dia hatu rasa tu. Baru batal. Maknanya sentuh tak berlapik. Jadi batal tak batal tengok nafsu naik ke tak. Dia kira gitu. Ada nafsu ke tidak? Jadi mana hal ni maknanya dia terikat batal tu dengan nafsu. Mana kalau perempuan tu tak naik nafsu tak batal dia. Tapi kalau naik nafsu tu lelaki saja, dia batal. Gitulah. Jadi maknanya hal ni kita tak nak kata atas dia sendiri dia menentukan hukum batal ke tidak. Dah kita nak tahu mana dia naik nafsu muka dia. Kalau dia setuh kita naik nafsu, tak batal kita. Muka kita bukan setuh. Pelik lagi tu dia setuh kita je naik. Tak jadi maknanya batal tak batal dia tahu sebab dia jus tu. Hak ni nya pelah tengok tu. Hak ni atas tu tak ada beza antara mahram atau ajnabi. Mana kalau ikut hak ni setu hadik bukan naik nafsu batal. Mana mana? Kita kata pelik tu. Pelik tu kita tak aje jumpa. Kita tak aje tahu. Tu bahasa pelik tu. Antara yang hidup atau telah mati. Kok mati dah pun. Lepas tu kita kata ada kau restuh mayat ni nak bukan boleh kira nafsu ni sia ni. Waktu kata lagu mana nafsu lagu. Tak salah kira kita orang. Kita boleh hadir dak. Tiada perbezaan antara mahram atau ajnabi, antara yang hidup atau telah mati, muda atau tua, besar atau kecil. Jika sentuh itu berlaku pada orang yang pada adat boleh menimbulkan keinginan. Setuh budak pun kalau kiranya budak tu tahap tu jadi dia naik nafsu. Jadi batal. Asal naik ke tidak? Pentingnya naik ke tidak? Dhabit dia nya kalau ngaji bahasa dhabit dia nya batal tu naik nafsu ke tak? Tak kira. Siapa main pun jadi batal juga. Budak kecil pun kalau naik nafsu sebab ada setengah orang gitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh boleh ke tidak kita nak siung budak kecil. Budak tu tidak anak kita lah. Tapi ni kalau anak kita tak kira asal ke perempuan. Baiklah dalam kita saya sebut kitab fiqh. Kita boleh nak siung budak, nak peluk budak. Kalau sekiranya bila kita buat kita tak timbul nafsu. Tapi kalau timbul nafsu tak boleh. Kena jaga. Bila kita siung awas suruh. Lepas tu tak boleh. Mana kena ikhlas dah dalam agama tu. Ada gitu lah. Tu dia Baik. Perempuan juga seperti lelaki berkaitan dengan hukum ini. Tak kira lah siapa-siapa saja. Misalnya perempuan setuh lelaki tak boleh naik nafsu tak boleh kira batal. Bila walaupun tidak keluar sesuatu daripada dua jalan tu. Saya ambil sikit lagi apa habis sikit ni. Jika seseorang perempuan menyentuh seorang lelaki, batallah wuduknya berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan. Naik nafsu tadi. Ni naik nafsu Hambali ni. Sentuhan tidak membatalkan kecuali bagi mana-mana juzuk badan. Ia termasuk bulu, gigi dan kuku. Tidak batal wuduk jika menyentuh 3 jenis. Ni dak ni. Kalau misalnya sentuh rambut dia saja ke, sentuh gigi ke, sentuh kuku, tu tak batal. Mana kulit dia kira. Kita kata apa kerja? Sentuh gigi. Taklah. Dia nak sebab dia ke sentuh kulit.
Tidak batal wudu orang yang disentuh walaupun dia merasa ikhlas hati. Hak ni kalau sentuh gigi pun timur juga, tak batal juga tu. Hak ni sebenarnya ada. Kalau dalam kitab saya guna tu, hak apa ni Syekh Ethiopi tu, dia bincang panjang lagi sebenarnya ni. Misalnya lelaki dalam mazhab Hambali ni sebut, dia kata ada dalil ke? Dia kata ni ijtihad buat dia lah. Ijtihad. Ulama Malikiyah pula tidak banyak berbeza dengan Hanabilah dari sudut membuat perincian antara sentuhan dengan syahwat ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok masalah besar dalam kisah ni antara tadilah dalam kita kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, hak tu ketara. Sebab hak tu mutlak tak batal, Imam Syafi'i ni mutlak batal. Hak tadi dia ada dhabit dia ada perincian dia. Semata-mata sentuh tak batal kecuali naik syahwat. Dan kalau sentuh pun dia ada perincian setengah ni, bukan mana dalam mazhab Hambali sendiri pun tidak sependapat juga ni. Dalam mazhab kita ada mazhab Hambali, dia kata kalau sentuh tu sentuh gigi, hak tidak kulit, rambut kau misalnya, kuku, hak tu dia kata tak batal juga. Gitulah. Gitulah hadirat. Bila kita kecek bab fiqh, gitulah sifat dia. Bab fiqh. Hak ni adalah khilaf muktabar sebab dia ada dalil masing-masing. Asasnya dalil Quran dan juga hadis. Baik, hadis yang ke-20, 22, hadis ke-22 tu kita bincang dengan hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan perbincangan ringkas ini memberi satu kita kata ilmu yang berguna untuk kita, memperluaskan medan fiqh kita tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.